Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak, Muallim? Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera dan juga terus bersemangatlah di sisi keluarga, insya-Allah. Jadi apa khabar semua? Semua sihat jadi Muallim harap semua dalam depan komputer ke, depan handphone ke, dalam apa-apa peranti pun semua dalam keadaan baik dan juga semua dalam keadaan gembira lah. Mini love sikit. Cuba bagi mini love sikit pada Muallim, insya-Allah. Okey, baik. Jadi insya-Allah Muallim sentiasa merindui anak-anak murid Muallim semua yang dah lama kita tak jumpa. Jadi kita doakan supaya satu hari nanti Allah angkat wabak COVID-19 ini dan kita boleh kembali kepada kehidupan normal seperti biasa, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan sambung semua dalam pelajaran bahasa Melayu di bawah tajuk apa? Selepas ini kita akan terangkan. Baik. Jadi sebelum kita mulakan dulu, nak tak kita buat satu permainan? Mesti nak kan? Okay, baik, cuba kita bagi yang pertama. Baik, permainan apa? Teka-teki jom. Baik, teka-teki pun satu benda, aktiviti yang menarik yang kita boleh cuba lakukan, aplikasikan dalam harian. Sebab apa? Dia bukan sekadar untuk menguji minda, tapi dia juga boleh mengkayakan bahasa kita, insya-Allah. Kita pergi teka-teki yang pertama. Mana nak cuba kamu latih diri kamu ni, boleh tak, mahir tak untuk teka satu teka-teki dengan betul. Nampak macam mudah tapi sebenarnya dia menguji minda kita. Okey, kita pergi yang pertama. Kita cuba dulu yang pertama. Okey. Okey, baik, yang pertama, apa dia? Dari kecil baju hijau, bila besar baju merah. Apa dia tu, Muallim? Apa coba Melaka 10 saat untuk fikir. 10 saat. Apa itu baju masa kecil baju hijau, semasa besar baju merah? Cepat. Dah tahu dah jawapan dia apa? Si ramai dah tahu kan? So, macam mudah kan? Ya. Jawapannya apa? Cuba cakap kuat sikit. Ya, mungkin betul, mungkin salah. Jawapannya adalah apa? Ya, jawapannya adalah cili. Cili ni pada waktu mula-mula dia nak tumbuh, dia berwarna hijau. Tapi bila dia sudah masak, dia akan menjadi warna merah. Okey, walaupun ada cili yang memang dia warna hijau, tetapi sifat umum cili asalnya berwarna hijau, kemudian bertukar menjadi warna merah. Okey, baik, itu teka-teki pertama. Nak lagi tak? Mesti nak kan? Okey, baik, kita pergi teka-teki yang kedua pula. Apa dia di luar neraka, di dalam syurga? Apa dia di luar neraka, di dalam syurga? Apa tu, Muallim? Neraka, syurga, macam seram je. Muallim pun seram juga kan? Cuba teka 10 saat. Apa tu di luar syurga? Di luar neraka, di dalam syurga? Apa dia yang luar macam huru-hara, dalam dia macam syurga? Tenang, sedap ke apa? Dah dapat idea dah? Dah tahu dah apa rasa-rasanya? Muallim bagi clue. Dia adalah makanan juga. Dah dapat dah? Okey, cuba sebut apa dia jawapan dia? Ya, betul. Jawapan dia adalah apa? Ya, durian. Durian. Alamak, kalau tahu durian aku dah jawab dah tadi dah. Ya, betul. Durian. Durian ni apa? Di luarnya banyak duri. Banyak apa? Banyak berat dan macam-macam lagi lah. Tapi di dalamnya syurga, iaitu enak, sedap, lazatnya durian ni. Jadi sebab itulah kita sebut di luar neraka, di dalam syurga. Rasa-rasa macam tertipu tak? Kan mungkin ada yang tertipu ataupun mungkin ada mudah saja jawapan dia. Nampak susah tapi mudah saja. Kita cuba yang terakhir. Ini paling ringkas. Dia punya teka-teki dia. Apa dia? Diri-diri habis. Apa dia? Diri-diri habis. Apa yang diri-diri habis, Muallim? Cuba teka. Ini dah teka-teki. Cuba teka cepat. 10 saat. Apa yang diri-diri habis? Sama-sama dengan lagu ni kan? Macam dekat filem klasik. Apa dia? Ya, jawapannya adalah jeng. Ya, betul, jawapan adalah lilin. Lilin apabila berdiri, bila kita pasang lilin, dia akan habis. Jadi itulah teka-teki kita untuk hari ni. Baik, di sebalik teka-teki ni ada satu benda yang boleh nak sampaikan. Apa dia? Kita tunggu minggu hadapan. Okey? Hari ni kita tak belajar teka-teki, belum lagi. Hari ni hanyalah sekadar sedikit seinduksi saja Kita permulaan supaya kamu dapat melatih minda kamu, insya-Allah. Tekan teka-teki, kita akan masuk minggu depan, insya-Allah. Okey, baik. Hari ni kita akan belajar tentang apa? Hari ni kita akan belajar tentang ayat tunggal, iaitu dalam konteks peluasan subjek dan predikat. Bahasa Melayu Darjah 5 bersama dengan Muallim Aiman. Okey, jadi Muallim harap kepada yang dah bersedia, sediakan buku teks depan kamu, sediakan buku tulis dan juga alat tulis. Okey, baik. Jadi kepada yang dah bersedia, kita buka terus buku surat. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, kita sebut dulu objektif. Objektif kamu hari ni, apa yang Muallim nak kita capai?
iaitu murid boleh memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Tapi untuk hari ini khusus untuk dulu ayat tunggal dahulu. Selepas ini baru kita baca tentang ayat majmuk pula. Baik, jadi mana harap di akhir pelajaran kita hari ini kita belajar tentang ayat majmuk dan juga ayat tunggal dan juga perluasan subjek dan juga predikat. Baik, kepada yang dah keluarkan buku teks, boleh semua buka muka surat 125. Semua dah buka dalam muka surat 125. Mana harap kamu dah buka. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, mana nak kita sama-sama baca. Cuba ikut muallim dan kita sama-sama baca petikan diberikan. Tajuk dia apa? Sains dan makanan. Baik, cuba ikut muallim. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit saja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan, bahkan untuk kesihatan badan, maafkan muallim, kerana kaya dengan vitamin C. Kat sini tak jelas sangat, kita baca dekat buku teks kan. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, berakali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan mahakis. Alkali pula rasanya pahit. Manakala bahan neutral mula beraneka rasa seperti masin, masam, manis, masin dan tawar. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Okey, jadi daripada petikan ini kita dapat faham bahawa ia menceritakan tentang sains dan makanan. Dalam makanan kita harian ni ada juga unsur sains, iaitu apa makanan kita terdiri daripada jenis apa. Mungkin jenis buah-buahan, jenis sayur-sayuran, jenis protein dan sebagainya, satu-satu hal. Kemudian sifat-sifat makanan kita, ada yang berasid, ada yang beralkali dan juga ada neutral seperti diceritakan oleh siapa? Encik Farid. Dan semua itu memainkan peranan penting dalam menjaga kesihatan kita. Kita boleh makan benda asid, tak ada masalah. Kita boleh makan benda yang beralkali, tak ada masalah. Tapi semua itu perlu seimbang. Dan juga apabila kita masak ni, kita rasa macam-macam perasa ada. Disebabkan mungkin rempah-rempah ratus kita gunakan, bahan-bahan yang digunakan, yang menyebabkan kita punya makanan ni banyak perasa dia. Dan kita sebagai orang Melayu ni terkenal dengan bangsa yang menggunakan rempah ratus dalam makanan kita. Jadi kita beruntung, insya-Allah. Jadi daripada ini kita dapat belajar bahawa dalam makanan kita ada unsur sains yang kita dapat pelajari di situ. Baik, tetapi hari ini bukan kita nak belajar tentang sains ataupun makanan, tapi kita nak belajar tentang apa? Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jadi jom ikut muallim kita pergi dulu yang pertama. Baik, yang pertama ayat tunggal. Ayat tunggal ni apa? Ayat tunggal ialah satu ayat yang merangkumi satu subjek dan satu predikat. Kena ingat balik satu subjek dan satu predikat. Kat sini Farid Haziq dia cerita, nampak Farid Haziq cerita ni. Apa itu subjek dan predikat kawan-kawan? Subjek ialah frasa nama. Frasa nama lah apa? Frasa nama contohlah Ali, Abu, ataupun kucing, si tompok ke, kereta dan sebagainya. Apa-apa juga frasa nama yang kita menceritakan tentangnya. Predikat pula apa? Ialah bahagian yang menerangkan tentang subjek. Jadi apa-apa kita cerita tentang subjek, maka itu adalah predikat. Contoh yang mudah kita tengok dekat jadual di sebelah ini, iaitu bahagian subjek dan predikat. Subjek adalah frasa nama. Predikat ni contoh yang pertama, frasa kerja. Ali membasuh pinggan. Mana subjek dia? Ya, betul, Ali adalah subjeknya. Predikat dia yang mana? Ya, membasuh pinggan, iaitu frasa kerja, membasuh. Baik, kalau yang kedua pula, hadiah itu daripada virus. Mana subjek? Ya, hadiah. Daripada virus itu adalah frasa seni nama yang menunjukkan predikat. Dan yang terakhir adalah frasa adjektif. Aiman gembira. Aiman adalah subjek, gembira adalah predikat, iaitu adalah frasa adjektif, kata sifat. Jadi kat sini kita faham bahawa asas kepada ayat tunggal ialah satu subjek, satu predikat. Okey, kita teruskan kepada konteks perluasan subjek. Perluasan subjek. Jadi kita dapat tengok bahawa bila kita nak membina ayat ni,
bila kita membina ayat, kita boleh meluaskan subjek melalui idea-idea yang kita boleh datangkan. Contoh apa kita tak contoh dalam jadual ni? Satu, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Sebelum kita jawab ini, kita keluarkan dulu mana subjek ayat ni. Mana subjek? Cuba bagi tahu Mak Lim, mana subjek ayat pertama ni? Ya betul, keluarga Farisha itu adalah subjek. Jadi bila kita nak keluaskan subjek dia, maka kita tambahlah apa-apa peluasan subjek berkaitan dengan subjek tersebut. Contoh apa? Keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Kan mudah, keluarga bahagia, kita meluaskan subjek dia. Yang kedua, contoh apa? Adik tidak suka makan ulam. Mana subjek dia? Ya betul, adik tidak suka makan ulam. Adik adalah subjek. Maka mana dia punya predikat? Mana dia punya peluasan subjek? Contoh apa? Adik kecil manja. Menceritakan tentang adik yang kecil manja, tidak suka makan ulam. Dan yang ketiga, cuba buat sama-sama dengan Mak Lim. Minuman itu rasanya manis sekali. Apa subjek dia? Cuba cerita Mak Lim, apa subjek dia? Ya betul, jawapan adalah minuman. Jadi cuba kita luaskan subjek dia. Minuman apa? Kita boleh contoh buat apa? Kita buat kat sini apa? Ya, minuman buah itu rasanya manis sekali. Okey? Jadi kat sini kita faham bahawa itu adalah peluasan subjek. Kat sini Hanan pun ada pesan. Ini tentang peluasan subjek ya kawan-kawan. Jangan tersilap pula. Baik, kita pergi seterusnya adalah peluasan predikat. Peluasan predikat. Macam mana pula tahu Mak Lim? Baik, dalam ayat tadi kan semula sebut ada satu subjek, satu predikat. Contoh kat sini adalah ayat tunggal. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Mana predikat dia? Ya betul, menjamu selera. Subjek dia adalah Farisha, predikat dia adalah sedang menjamu selera. Jadi kita nak luaskan predikat dia. Kita cerita tentang predikat dia. Jadi macam mana kita buat? Contoh dia apa? Keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Di ruang makan, tambahan dia, kita luaskan predikat dia. Okey? Contoh yang kedua pula. Adik tidak suka makan ulam. Okey, baik, mana dia punya predikat? Ya betul, tidak suka makan ulam. Jadi kita sebut kat sini apa? Adik tidak suka makan ulam yang pahit itu. Kita ceritakan tentang ulam tersebut. Kita luaskan tentang ulam tersebut. Okey? Jadi yang ketiga pula, kita cuba buat pula sama-sama. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jadi kita nak luaskan mana dia punya predikat dia. Iaitu apa? Sedikit masam, rasanya sedikit masam. Jadi kita ceritakan masam ni, apa kita boleh ceritakan tentang masam ni? Masam ni contoh apa? Macam buah limau ke, macam apa lagi? Kita buat kat sini apa? Minuman itu rasanya sedikit masam seperti cuka. Siapa sini pernah makan cuka? Rasa dia apa? Rasa dia masam kan? Jadi makna Arab kat sini kita dapat faham bahawa bila kita luaskan predikat pula, kita luaskan, tambahkan idea berkenaan predikat. Okey? Dan suka makna ulang balik, kena ingat ayat tunggal ni kadang-kadang boleh juga jadi ayat aktif dan juga ayat pasif. Ayat aktif apa? Subjek di depan, predikat di belakang. Kalau ayat pasif pula apa? Predikat di depan, subjek di belakang. Jadi kita dapat mahir kat situ insya-Allah. Seperti mana Akilah pesan kat sini. Ini peluasan tentang predikat ya kawan-kawan, dan bezakan antara keduanya. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir sebelum kita berhenti, Mak Lim minta kita semua buat latihan sama-sama. Sila keluarkan buku tulis hari dan tarikh hari ini, kemudian tulis latihan tata bahasa. Apa amalan nak minta kamu buat? Yang pertama, Mak Lim minta kamu salin semua semua ni. Nak pause pun tak ada masalah. Mak Lim akan bagi juga nota ni dalam grup kelas. Boleh salin semula ini dalam buku, dan Mak Lim minta kamu kita jawab sama-sama. Okey? Ayat tunggal yang pertama ada peluasan subjek dan juga ada ayat tunggal peluasan predikat pula. Cuba kita buat sikitlah, Mak Lim tunjukkan macam mana. Yang pertama, badan memerlukan semua unsur itu. Jadi macam mana kita nak luaskan subjek dia? Badan apa? Badan siapa? Kita betul apa? Badan manusia memerlukan semua unsur itu. Okey, itu contoh peluasan subjek lah. Kalau peluasan predikat pula macam mana? Badan memerlukan semua unsur itu, ayat tunggal dia. Jadi kalau kita nak luaskan predikat, badan memerlukan semua unsur apa? Unsur yang baik itu. Jadi kita luaskan subjek predikat pula. Okey. Jadi Mak Lim harap semua dapat salin nota ini dan juga boleh jawab elok-elok seperti mana Iman ada sebut kat sini. Nampak Iman ni, okey? Jadi jawab elok-elok kawan-kawan. Okey, baik. Jadi Mak Lim rasa itu saja untuk hari ini. Mak Lim doakan yang terbaik untuk semua. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah mana yang dah siap tu boleh hantar snapkan gambar, ambil gambar dan hantar pada Mak Lim untuk kita semak sama-sama insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi di atas kesudian menonton video Mak Lim.
Mohon doakan yang terbaik untuk semua. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.